bagus berkembang sekarang. Nah, syiar Islam ke atas muka bumi ini, dakwah ini tentunya mempunyai ada positive side, ada negative side. Ada kita melihat bagaimana Sayyidina Rasulullah yang dikatakan kekasih Allah itu tetap juga diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mendepani majhur atau jamhur dakwah. Jamhur dakwah maksudnya audience dakwah itu sendiri, mad'u itu sendiri. Jadi apa yang perlu kita lihat, kalau kita kesinambungan atau istimrariyah yang kita bawa pada hari ini dalam dunia dakwah. Jadi kalau ada pun pelbagai halangan dan tribulasi, itu adalah perkara yang biasa dan menjadi tugas duat, menjadi tugas pendakwah untuk menghadapinya. Semua kita ini, kalau kita katakan setiap kita adalah pemimpin dan kita adalah bertanggungjawab ke atas pimpinan ataupun orang-orang bawahannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu adalah bertanggungjawab untuk mengambil berat, mengambil tahu, mengambil pusing tentang orang-orang di bawah pimpinan kita. Jadi cabaran dakwah era milenium, tidak ada perbezaan ataupun tidak ada garis yang begitu besar ataupun benang merah yang begitu besar untuk kita melihat bagaimana kesuntukan, bagaimana kesulitan yang dihadapi di zaman Sayyidina Rasulullah sehingga hari ini. Dan kalau kita lihat, kita kembali ke belakang, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tidak boleh Sayyidina Rasulullah ini dipermudahkan urusan dakwahnya. Tidak perlu adanya saraya, tidak perlu adanya perang, tidak perlunya adanya pertelingkahan di antara golongan kufar Quraisy, tidak perlu adanya pertelingkahan dengan orang-orang yang membenci Sayyidina Rasulullah. Kenapa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka yang melihat, mereka yang mendengar
apa yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah itu sebagai satu omongan kosong. Justru mereka yang terdapat golongan minoriti kecil yang mendukung usaha dakwah yang dibawakan oleh Sayyidina Rasulullah ini. Jadi justru kalau kita melihat, bukannya Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh untuk menjadikan suatu perkara itu smooth ataupun licin perjalanannya. Sayyidina Rasulullah boleh juga diberikan privilege oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrahnya mudah, untuk keluar daripada kota Makkah pada waktu itu yang mendapat hisar ataupun kepungan daripada golongan kufar dengan keadaan mudah sekali. Bukan sulit untuk Allah Subhanahu Wa Taala lakukan. Tetapi ini merupakan satu mi'yar ataupun satu mihar, satu petanda kepada kita untuk membuktikan bahawa Sayyidina Rasulullah juga sebagai kekasih Allah tetap akan diuji. Kalau sekiranya diuji, bukan setakat lalu, bukan setakat menduduki ujiannya, tetapi wajib lulus. Sayyidina Rasulullah lulus dengan amat super excellent, amat cemerlang. Sebab apa? Kalau Sayyidina Rasulullah diberikan pelbagai privilege oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam usaha menggerakkan usaha dakwah, sudah tentu orang-orang di kebelakangan ini, umat-umat yang terdahulu, umat-umat yang terkebelakang ini akan memberikan satu omelan yang kurang enak kepada Sayyidina Rasulullah. Dia patutlah, dia wajar aja, sebab dia merupakan kekasih Allah. Jadi maksudnya cabaran itu tetap juga dilalui oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang Sayyidina Rasulullah sentiasa ingatkan. Sayyidina Rasulullah menangis sewaktu mengenangkan keadaan situasi di mana mereka ini, baginda teringat kepada orang-orang yang mempercayai dakwah dan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka tidak sezaman, tidak mengikuti secara fizikal, tidak melihat secara fizikal apa yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah. Ini adalah sebagai satu hadiah buat kita umat akhir zaman ini, digelarkan sebagai umat Sayyidina Rasulullah. Sebab itu Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warzuqna syafa'atahu yaumal qiyamah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan kami ini sebahagian ataupun salah seorang daripada umat Sayyidina Rasulullah dan rezekikan kami untuk mendapat syafaat baginda. Sebenarnya daripada awal kebangkitan, bagaimana privilege yang tidak akan diperolehi oleh manusia, Nabi Sayyidina Rasulullah mendapat mukjizat yang tersendiri, contoh menaiki burak dan melepasi langit sampai ke Sidrah Al-Muntaha. Ini privilege. Ya wajar saja kalau kita lihat dalam dunia hari ini, mereka yang juga menjadi pejabat tinggi ataupun pejabat tinggi mempunyai kelayakan perumahan, allowance kenderaan, allowance perumahan, allowance apa-apa sajalah. Sayyidina Rasulullah sebab nak naik ke langit ni, nak diperjalankan oleh Allah seperti dalam surah Al-Isra, asra bi'abdih, berarti itu adalah privilege Allah, privilege Sayyidina Rasulullah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya memadailah baginda Sayyidina Rasulullah dan wajar dia eligible untuk mendapat segala privilege itu, dikarenakan Sayyidina Rasulullah merupakan kekasih Allah. Kalau kekasih Allah ini dalam dunia dakwah umpamanya, Sayyidina Rasulullah, kalau kita tahu seorang yang ummi, seorang yang buta huruf, seorang yang tidak, orang kata kalau orang-orang dulu yang terpelajar, mungkin juga dikatakan wajar Al-Quran itu adalah ciptaan baginda. Kan kita melihat hari ini dalam abiyat ataupun rantaian para puisi. Kalau dulu di zaman jahiliyah ada muallaqat, syair-syair jahiliyah yang tergantung di dinding-dinding Kaabah adalah hasil inspirasi daripada udaba ataupun para sastrawan-sastrawan pada masa itu. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Jadi ini adalah cabaran Allah Subhanahu Wa Taala. Justru Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan. Berarti untuk melihat pada masa-masa mendatang, kita lihat bagaimana Sayyidina Rasulullah melalui. Dikarenakan Sayyidina Rasulullah menghadapi
era ataupun zaman dimanakan tahun Amul Huzni, itu merupakan asbab ataupun nuqtatul intilaq, di mananya untuk kita melihat perjalanan ataupun sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membawa obor dakwah. Dan obor dakwah itu tidak pernah padam. Dikarenakan apa? Mereka yang mempercayai, memperakui diri sebagai umat Sayyidina Rasulullah, mereka akan terus bawanya sehingga ke lelapan mata yang terakhir kita. Berarti kita berpulang ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Rasulullah upon his return daripada sekembali menghadap, orang kata, di Sidra Al-Muntaha, dan dikarenakan itu juga Sayyidina Jibril alaihissalam pun tidak dapat menembusi Sidra Al-Muntaha dan mengiringi Sayyidina Rasulullah sehingga ke langit yang ketujuh saja. Berarti ini manusia, mankind, diberikan, is being privileged by the Almighty Allah, by Almighty God. Dan ini kita kerana melihat usaha dakwah itu perlu ada pemikiran yang lebih terbuka di masa mendatang. Kalau Sayyidina Rasulullah memikirkan bagaimana untuk kenikmatan pribadi baginda itu sendiri, bukankah baginda diajar pada masa itu, ditawarkan dengan pelbagai kenikmatan, pelbagai keistimewaan oleh pembesar-pembesar Makkah Quraisy, dan baginda menolak. Dan tribulasi yang berlaku dalam dunia dakwah ini adalah halangannya adalah kita melihat kepada spirit of mankind, semangat manusia itu sendiri untuk bawa ke mana sebenarnya Islam ini. Sebab itu kita melihat Al-Quran, Allah menjamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini merupakan satu dustur rabbani, dustur ilahi yang tidak akan mungkin berlakunya perubahan yang ada. Justru kita mengikut secara langsung akan mendapat panduan rabbani secara langsung. Sebab itu Sayyidina Rasulullah tidak pernah gusar kalau kita tinggalkan dua perkara ini selama mana kita mengikuti taraktu fikum amrayn lan tadillu madama in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulih. Sadaqa Rasulullah, aku meninggalkan kamu dua perkara ini dan kamu tidak akan selama-lamanya sesat selagi mana kamu mengikuti kedua-duanya, iaitu kitab Allah, yakni Al-Quran, dan juga As-Sunnah. Sadaqa Rasulullah, benarlah kata-kata Sayyidina Rasulullah. Berarti kalau dua ini dipegang kepada duat, menjadi pegangan kepada duat, pasti mereka yang membantu kerja-kerja untuk meninggikan syiar agama Allah, Allah pasti akan tolong. Kita ke belakang lagi, melihat bagaimana perjuangan baginda dibawa oleh para sahabat baginda sendiri. Kalau baginda pentingkan diri dengan tawaran keistimewaan yang ada, kedudukannya dengan pelbagai habuan dunia, pasti obor syiar dakwah itu akan terpadam. Jadi kita melihat hari ini, kita bawa ke depan, ke belakang, kita melihat ada similarities, ada kesan ini yang begitu sedar bahawa kita mesti meneruskan perjuangan Sayyidina Rasulullah ini, iaitu dalam usaha dakwah. Namanya lah, contoh Rashid, beliau membuka ataupun inisiatif membuat skuad pengurus jenazah Malaysia umpamanya, ataupun mana-mana pusat dakwah, mana-mana institusi dakwah, NGO yang berpaksikan kepada institusi dakwah menyebarluaskan agama Allah, mesej Sayyidina Rasulullah, kita patut sokong. Jadi inilah sebagai satu petanda kepada kita dalam kerancakan dunia milenial, dalam kesibukan manusia mencari bersifat unsur-unsur bersifat madiyah ataupun bersifat Melayu cakap kebendaan. Masih lagi manusia ada insan-insan yang sedang sedar bahawa kita perlu gerakkan usaha dakwah. Kalau SPJM menggerakkan usaha-usaha untuk membantu tajhiz al-mayyit dengan secara profesional, ini menunjukkan bahawa milenial ini kita tidak boleh nak tunjukkan Islam itu pakai sorban yang bertai lalat, pakai jubah yang tak basuh 8 minggu, pakai apa lagi, naik motor buruk dan sandar tepi tiang surau. Itu bukan portrayal of real and genuine Islam. We must
Like it or not, we portray the good image, the best image of Islam. Sebab itu cabaran dunia dakwah hari ini, dunia moden hari ini, seeing is believing. Yang orang tengok, yang itu orang percaya. Macam contoh saya melihat menjadi yalah sedikit sebanyak menjadi penasihat kepada beberapa belasan NGO yang bernuansakan Islam. Saya cukup bangga. Dan saya ialah setakat saya mampu, mungkin sumbangan fikrah, sumbangan tenaga, kan? Bukan semua benda itu berbayar, bukan semua benda itu melihat di uang saja. Sepatah kata kita berucap untuk kebaikan, sesaat pun kita ruangkan masa untuk berbakti ke jalan Allah, Allah tulis. Yang dilihat ikhlasnya, bukan kuantitinya. Hari ini orang pandang kebanyakan NGO Islam yang bersusah payah, berpenat lelah untuk memperjuangkan Islam. Oh, ini make money a lot. Dan makanya pertuduhan banyak dibuat dengan berpandang serong dan sebagainya. Kita tidak habis-habis. Kita melihat kejatuhan sesama kita ini adalah disebabkan orang-orang kita juga. Disebabkan orang kita. Kalau melihat dulu, kita tidak habis-habis suasana golongan kewujudan manusia-manusia munafik dalam entiti masyarakat kita hari ini. Sayyidina Rasulullah juga menghadapi perkara yang sama. Abdullah bin Ubay dan sebagainya. Sehingga kan dikatakan, dikata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Kewujudan golongan munafik. Tenang gitulah, senang cakap. Kewujudan golongan munafik. Sebenarnya nak cakap ni fikir juga banyak kali kan. Kewujudan munafik yang berpura-pura kononnya saya Islam umpamanya, dan kononnya menyayangi sesama saudara sendiri, walhal dalam masa yang sama mereka ini sama sendiri tikam belakang, ini begini dan sebagainya. Dan benda itu kita kena rujuk belakang. Dalam sirah-sirah dulu pun wujud manusia sebegini yang menjadi benteng penghalang kepada kemajuan sesebuah gerakan dakwah. Dan ini merupakan satu benda yang diakui. Kan golongan munafik, kita kata tanda orang munafik, ayatul munafik salasah. 3 tanda orang munafik. Kalau dulu ajak perang, berdegar-degar cerita pasal Islam. Apabila diajak keluar untuk berjihad ke jalan Allah, mereka akan lari. Kan? Mereka akan lari. Contoh yang Musailamah al-Kadzab. Nahnu na'rifu anna Musailamah al-Kadzab walakinna kidhbu afdalu min sidqi Quraisy. Dia boleh cakap macam tu kepada Rasulullah. Orang munafik, aku tahu Musailamah itu penipu, tapi penipu Bani Asad lebih mulia daripada kejujuran Bani Quraisy. Macam kita hari inilah, kita lihat ramai orang-orang yang menjalankan usaha dakwah, SPJM umpamanya, syarikat institusi apalah, ini dia buat duit ni. Kenapa kita tak tahu sedangkan kita boleh bercakap umpamanya? Manusia, orang yang menggerakkan diri ke jalan Allah, tentunya juga perlukan dana, perlukan biaya. Ini menuntut kita memahami kondisi antara satu sama lain. Justru kenapa Allah SWT mencipta manusia dalam persepsi yang, dalam konten yang berbagai. Ada yang kaya, kaya itu Allah. Ada yang paling kaya pun Allah. Ada yang kaya. Ya fuqara ila Allah wal ghaniyyul hamid. Allah sebut manusia ni kan, wahai manusia, ya antumul fuqara, kamu ni orang miskin. Antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Maknanya Allah itu lebih kaya tapi terpuji. Hari ini kita melihat kenapa kewujudan institusi-institusi ataupun pertubuhan dakwah yang berjalan atas dana ihsan dan belas kasihan manusia. Kamu dah tahu tak ada duit, kenapa nak buat pertubuhan? Kamu dah tahu tak ada dana, tak ada biaya, kenapa nak minta semua dengan orang? Sebab itulah Allah jadikan kamu sekalian itu orang berada. Allah titipkan harta Allah itu kepada manusia. Untungnya kamu diberi kelebihan, jadi kaya dikit. Jadi kamu kena sedar, fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kamu tu ada harta orang lain. Jadi kita dalam konsep ini perlu sedar, kita ini kan titipan harta oleh Allah itu
diberikan kepada kita untuk kita menjadi walinya saja. Yang kita belanja itu yang betul kita punya. Yang kita punya ni dalam bank, kita tak tahu lagi kita punya ataupun siapa. Jadi kita ni semua, kita yakin Allah, Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Umar juga orang kaya, kan? Uthman, Sayyidina Uthman juga orang kaya. Itu kan, khalifah wajar. Dia kaya wajar. Tetapi kena ingat, Sayyidina Umar sewaktu mengikuti misi terakhir hijrah Sayyidina Rasulullah, apa yang dia bawa? Allah dan Rasul. Ini meyakinkan bahawa kepada kita bahawa orang-orang yang setelah nampak akhiratnya di depan, melihat dunia di belakang. Jadi kita kata wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Kan? Carilah apa yang mendatang kepada kamu fima atakallahu darul akhirah, untuk akhirat kita. Kita hari ni kita buat kebaikan, kita ambil satu paku yang ada tepi jalan pun dengan niat bahawa kita nak buat kebaikan, takut kereta terpijak, takut orang terpijak pun Allah ganjar. Mudahnya dapat pahala. Jadi kita hari ini juga bukan sahaja SPJM lah, mana-mana pun NGO yang bernuansa dakwah, please support them. Please support them. Kita tak kira lah siapa pun. Kalau anda terlalu prejudis terhadap pengurusan apa yang ada, itu antara pengurus dengan Allah. Anda tak perlu tahu. Nahnu nahkum bil zawahir wala natawalla bis sarair. Kita menghukum benda yang kita nampak, sedangkan yang kita nampak belum tentu benar. Justru mereka yang berada dalam aliran dunia dakwah ini, mereka menyadari dosa dan pahala, bagaimana pengurusan dana, perusahaan biaya. Justru kita tak perlu takut. Ya, kalau kita terjadi juga, contoh umpamanya naudzubillah pecah amanah, itu antara dia dengan Allah. Yang salah bukan ajaran Islamnya, yang salah orangnya. Contoh hari ini, orang melihat kepada program-program yang saya lakukan, program yang saya cipta, Imam Muda umpamanya. Makanya lahirnya ustazah pilihan, lahirnya da'i, lahirnya pencetus ummah. Makanya orang mengatakan saya, padahal yang bercamah pun raga. Saya kata saya sebenarnya buat Imam Muda tu adalah gambaran Tuan Asmawi. Saya bukan orang alim. Saya memikirkan nak bawa produk ini masuk dalam dunia milenium, supaya Islam tu orang tidak marginalized, supaya Islam itu orang tidak isolated. Dunia dakwah pun kena begitu. Contoh macam mentang-mentang lah skuad pengurusan jenazah, ngurus mayat, takkan nak pakai lori kayu. Mentang-mentang dah mati, apa letak lah janji sampai ke kubur. Tak boleh gitu. Perjalanan terakhir pengurusan jenazah macam-macam. Kita tengok dalam dunia, nak banding kita dengan Mekah, lebih profesional kita lagi pengurusan jenazah. Betul tidak Habib? Nak tengok main gali macam tu. Tapi ialah bumi haram yang bagus dia, buminya Al-Haram. Jadi kenapa manusia, saya tengok ramai ustaz-ustaz yang kata kita tidak perlu ada lagi program-program reality selepas ini. Habis itu nak buat macam mana? Yang salah sistem ataupun yang salah orangnya. Saya layak bercakap atas konteks ini sebab saya adalah yang mencipta Imam Muda tu. Makanya lahir PU, lahir apalah, tak kira lah lahir apa pun. Yang penting kita perbanyakkan usaha dakwah. Yang salah bukan sistem, yang salah orangnya. Jadi tidak pelik kalau saya katakan, sebelum saya melakukan program ini, sebelum saya membuat idea Imam Muda lah umpamanya lah, asalnya nama Akademi Imam Muda yang saya ambil daripada anugerah industri muzik. Asalnya, kalau tuan-tuan nak tahu. Sebab saya tengok masa tu, orang tengok imam-imam ni, kalau dalam agama lain, pastor umpamanya, sami dan segala macam, mereka ini dihormati di kalangan masyarakat. Kita hari ini tidak dihormati disebabkan nuansa spirit Islam kita itu agak berkurangan. Jadi semenjak ni, sebelum dulu ada yang kes dulu menyebut pasal isu insiden-insiden yang berlaku melibatkan orang-orang yang sebegini. Bukan tak ramai orang bercerai, bukan tak ramai kes-kes rogol. Tapi oleh kerana benda ini terlalu mengidolakan, masyarakat pun satu. Salah siapa? Salah siapa? Salah masyarakat. Saya tidak suruh mengidolakan begitu orang star daripada keluaran produk TV. Saya tak suruh idola pun. Cuma dia orang itu dianggap sebagai crowd pula, bukan pun orang alim. Kalau ustaz-ustaz penceramah tidak perlu menghentam program saya. Saya tanggungjawab untuk menjawab. Saudara-saudara tak tahu maksud saya lakukan perkara tersebut
untuk membawa message dalam dunia milenium. Dakwah ini perlu orang-orang yang lebih muhtarif. Contoh macam Ustaz Rafi, orang muda, siapa sajalah, mereka yang ada di sini bukan gaji jutaan, bukan ribuan, tapi mikirkan kita ni hidup tak tentu bila matinya. Kalau kita mati atas jasa kita kepada manusia, kan besar. Saya buat program rancangan agama. Dulu saya fikir, kenapa saya kata perlu buat program agama? Yalah, agak klise, forum sana, forum sini agama. Orang dah tak tengok je ni skema-skema ni. Kan adanya lahir program Al-Fadil. Al-Fadil tu AF lah maksudnya. Kan? AF tu, AF Al-Fadil, Tuan Asmawi. AF Rafi Zainal Rashid. AF tu Al-Fadil. Akademi Fantasia, MLM, Maharaja Lawak. Saya pun pernah buat Suara Latar Maharaja Lawak. Sebab saya buat Tuan Asmawi tu bukan saya orang alim. Saya nak ceritanya bahawa saya ni boleh ke kanan, boleh ke kiri. Kalau kita produk dakwah ini ataupun figura-figura yang terlibat dalam dunia dakwah yang begitu tak boleh didekati, kan susah mau dakwah gitu. Justru saya pun mencari orang-orang muda untuk menjadi duta kepada Islam. Jadi begitu juga. Okey, umpamanya lah, katakanlah minta maaf PJRM, tapi saya salut PJRM, saya salut PJRM. Umpamanya lah, kalau tuan kata polis tu jahat, pinjam tu jahat, rasuah segala macam, askar pun jahat, custom jahat, agak-agak nak tutup ke polis tu. Fikir pakai otak, ustaz-ustaz ni jangan main bank je. Anda bukan lahir dari produk selebriti, anda jealous. Saya boleh kata gitu, pasal saya 20 tahun dalam dunia ni, kenal masing-masing. Jangan gitu sahabat, tak boleh bersangka baik. Kata ngajar husnuzan. Kita jangan seekor kerbau membawa lumpur satu kandang, kita tapau sebakul. Tak betul. Contoh dalam pengurusan dunia ijazah, orang ni makan tinggi dah jadi macam center berapa urusannya. Jadi saya panggil Ustaz Rafi malam ni, dia pesan cerita cabaran dakwah. Jadi saya rojak semua, saya buffetkan semua, saya cerita. Kebetulan dalam dunia kalau umpamanya SPM ni tidak dibrandkan secara bagus, ada orang nak pandang ke? Kan? Squad pengurusan jenazah Malaysia, imam muda. Oh, wow, dulu saya sendiri yang jadi pengasas imam muda pun saya pakai IIM. So ikutkan nak pakai juga imam muda Tuan Asmawi. Boleh juga. Tapi dah tua-tua mana nak mahu Tapi tidak-tidaknya saya pun terpang bangga. Kita tengok yang tak apa betul. Yang betul ramai kita tak tengok. Ini prinsip manusia yang suka memberikan istihza kepada orang. Dalam apa pun kita islah orangnya dan sistemnya. Sekarang sistem sudah bagus. Orang yang mengurus sistem, operator sistem itu problem. Ya, kita islah saja. Kalau perlu kepada berkaitan bersifat punitif, bersifat hukuman, denda dan sebagainya, ya silakan. Islam kan, kita ni negara ada punya undang-undang. Jadi mentang-mentang ada masalah, kita apabila kita nak tutup program agama macam ni, maka akan banyak lagi program hiburan. Rasa-rasa tuan-tuan boleh bendung. Memadailah program agama itu diterima masyarakat umum, dan mereka juga dianggap sebagai sebahagian daripada limpahan kebanjiran dunia selebriti. Setidak-tidaknya kalau ada ceramah sekian, ada orang dah tahu, wah ini orang. Perangai orang Melayu ni, perangai orang masjid, perangai orang surau Jumaat, dia duk fikir orang keluar TV tu semua orang bagus-bagus. Dia macam kambing juga, tuan-tuan. Kalau kambing keluar TV hari-hari pun, kambing tu akan jadi selebriti. Dia tak berkawan dengan kambing-kambing biasa ni. Itu yang salah. Fungsi masjid, oh kenal ustaz tu, ustaz ni. Kalau nak cerita bab TV, tuan-tuan, saya 1997 masuk TV dah. Saya tak rasa pun saya selebriti. Saya rasa saya orang biasa je. Bagilah ceramah surau mana, tepi mana pun saya pergi je. Yang salah sistem. Pasal apa? Anak muda ni kita dah guide. Kadang-kadang manusia ni belum dapat. Dah dapat, pandailah dia buat kerja. Belum jadi. Masa kita masuk dalam akademi, mana-mana pun saya tidak menolak. Saya tidak menafikan bahawa mereka ni telah pun diberi ajar macam mana berakhlak dengan masyarakat. Kamu
Tinggi mana pun kamu berada di kedudukan, tetap membumikan sifat akhlak itu. Membumikan sifat akhlak, the low profile. Ini apabila kita pun terikut dengan orang-orang yang tidak ada panduan, golongan selebriti orang agama ini. So di situ rosaknya kita. Bukan salah silibus. Kalaupun silibus itu okeylah umpamanya. Kalau kita tengok dalam bersifat makro, kan? Nak makro boleh, mikro boleh, bakro lah. Al-Quran itu kan petunjuk Allah, kalamullah ul mu'jiz, kalam Allah yang bermukjizat. Hadis itu kan kata-kata Sayyidina Rasulullah. Kenapa juga boleh ada manusia jahat atas muka bumi? Kenapa boleh ada ramai? Kenapa tak baik semua atas muka bumi ini? Cuba fikir. Betul tidak? Kalau kita fikir balik, oh betul juga. Sebab kamu ni suka bank tu, suka hentam orang, suka. Dan apabila kamu hentam, share pun tinggi, like pun tinggi, orang pun ramai jack. Wah, baguslah ustaz ni. Wah, sebenarnya dunia produksi. Saya tahu nak gabung macam mana. Tujuan saya hanya satu, tuan-tuan. Nak mengisi dunia dakwah yang ada pada hari ini, bukan boleh seperti pembaris. Tak boleh gitu. Contoh kita melihat macam mana dalam dunia dakwah. Dan orang yang the so-called celebrity ini pun ceramah juga. Yang sampul tebal, yang kawasan bergelar Datuk Tan Sri, kawasan tayangan. Tak mahu dah ajak ni. Masa dalam akademi, iyalah bawa kampung asli. Ya baiklah ustaz. Mengenai bawa ni, baiklah ustaz. Tak payah lama lah tuan-tuan. Demi Allah saya bercakap. Saya masa buat imam muda dulu pun, saya dah tahu apa akan jadi. Demi Allah, wallahi wabillahi watallahi, saya akan jangka program akan berlaku. Tapi memang betul buat, tapi bukan salah saya. At least kalau Tuhan tanya saya, kamu ni kata mahir dalam buat produksi, tapi kenapa tak cuba bawa program-program agama dunia dalam televisyen? Bawa. Habis yang kelang kabut semua jadi produk-produk je, graduan-graduannya majoriti kelang kabut. Bukan salah saya, yang salah sistem dah, silibus dah betul, tapi orangnya. Betul tidak? Macam Quran, dah kan nak salah Al-Quran. Silibus Al-Quran tu dah lama tau. Tapi kenapa tak betul lah Tuhan ni cakap ni? Kenapa masih ada orang jahat? Penjara tu sikitnya penuh, bin belaka. Kenapa nak kata macam tu? Nampak tak? Itu bersifat makro. Kalau mikro tadi, program saya lah. Reality yang hasil daripada keluarnya apa benda lah, kan? Kalau dia ada seorang siapa sebut semalam, kita mesti hentikan program reality agama. Saya kata saya nak buat satu lagi. Saya nak buat satu lagi. Nak kata apa? Anda tak tahu, ustaz-ustaz share. Saya cuma tahu ustaz-ustaz kan, tegur kan marah pula. Maaf cakap lah. Hanya ustaz yang berani tegur ustaz. Anda tak biasa production saya. Anda tahu TV ni dia saka tinggi tau. Kita bagi offer kan 30 siri kat anda kata semua bagus, takbir, bagus dapat keluar TV. Ni baru keluar YouTube. Keluar TV, boleh ustaz, boleh. Terus jadi halal campur haram. Apa? Anda belum teruji sahabat-sahabat. Tidaklah bang. Kita tak boleh. Bang. Kesnya ada kes apa benda seorang dua yang buat hal dalam bidang ni. Kita sekarang ni jangan berhenti mencuba. Faham? Kalau saya kata saya ada satu program lagi, anda nak cakap apa tuan-tuan? Saya ada lagi program tu. Lebih hebat daripada imam muda. Boleh. So, sebenarnya anda pun sebenarnya takut mencuba. Anda tahu nak jadi lampu berapa puluh kali cuba Newton. Bukan pecah, oh tak nak lah aku. Gagal mencuba itu kan gagal yang kita switch off terus. Saya tak akan gagal. Cuma salah. Saya ni melihat supaya manusia sedar apa konten, kandungan yang perlu dibawa untuk mengisi dunia dakwah milenium. Ke depan ni kita perlu lihat sebagai satu cabaran kepada kita. Kita tengok berapa persen yang ada program agama dan berapa persen yang melihat kepada konten-konten agama. Contoh hari ni, umpamanya, saya cakap dengan kepada semua surau, masjid dan segala macam yang mempunyai media sosial ceramah. Cuba anda tengok, like-nya naik masa bawa orang-orang selebriti. Lalu ustaz-ustaz sekolah, ustaz college, ustaz yang unknown, majhul, naik tak? Ini sebenarnya masyarakat kena tukar, cuci otak. Jangan
Orang TV tu hanya kebetulan saja, tuan-tuan. Pokoknya dia ni ustaz daripada sekolah rendah ke, ustaz sekolah menengah ke, tok guru pondok yang tak handsome ke, Persia College yang tak handsome ke, pokoknya dia mengajar agama. Sharekan. Oh, ni mentah-mentah dapat paper Imam Muda Tuan Asmawi, Imam Muda Dai Tuan Asmawi. Oh, penuh datang. Yang datang tu nak tengok orangnya ke, nak dengar ilmunya ke? Kan? Tapi kalau dia ada di luar, tuan-tuan, kita da'i ni pun dalam Islam kita melihat kepada suasana istimrariyah dalam usaha dakwah. Contoh saya kata, kalau Nabi tu ikutkan orang baling, orang kutuk lah apa segala macam, sinar Rasulullah tu dah lama dia berhenti, tuan-tuan. Dah lama dia berhenti tak usaha dakwah. Tapi yakinlah apabila Allah menyertai kamu, kan, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Syarat itu kita tahu. Jadi program cabaran dunia dakwah ni, itu dalam dunia televisionnya, itu dalam dunia orang yang melakukan NGO, pengurusan jenazah umpamanya, untuk tabligh ad-da'wah, tabligh risalah. Ini semua orang perlu. Kalau tidak ada mengisi ruang ni, contoh dalam kebaikan kebaikan umat Malaysia hari ini, why not kita bersifat benevolence, ada sifat generosity untuk membantu. Kalau tak boleh menyenangkan orang, tolong jangan menyusahkan orang. Itu adalah sifat kita dalam dunia dakwah. Sepatutnya para pendakwah menyebut, kita ini pasti ataupun mesti membuat pengislahan ataupun kawal selia kepada mereka yang berada dalam kononnya dalam dunia selebriti. Dulu bukan dah tak pesan, tuan-tuan, dalam akademi ini. Nah, saya kata kalau surau-surau masjid, mentaliti masyarakat susah nak ubah. Because masyarakat ini terdedah kepada blue eye syndrome, sindrom mata biru. Semua yang produk TV bagus, banyak lagi guru-guru pondok, banyak lagi ustaz-ustaz di sekolah menengah, sekolah rendah yang bersifat, yang mengajar pendidikan Islam, pensyarah-pensyarah di universiti. Dia tidak akan didengari sebabkan makanya dia tak ada nama. Jadi perlu kita membuka satu dimensi yang lebih luas kepada cabaran untuk menghadapi cabaran dakwah era milenium. Jangan kita suka membuat condemn yang tersendiri untuk memuaskan hati kita disebabkan kita nak mengaibkan sesetengah pihak. Saya tidak berniat nak mengaibkan sesetengah pihak. Saya berbelasungkawa atas, turut berduka cita atas apa yang berlaku, dan saya tidak menafikan. Saya bersependapat dengan orang-orang yang netizen yang lain mengatakan biarlah hak yang menentukan itu, undang-undang yang menentukannya. Kita yang masih lagi berbaki ini, cuba kita bersangka baik kepada Allah, kan? Kita nak umat Malaysia ni kan hidup aman damai. Itu yang menjadi satu usaha yang tanpa henti, endless effort kepada masyarakat dalam dunia dakwah ni. Kalau nak ikutkan kejayaan di puncak dalam dunia dakwah ini adalah apabila timbulnya spirit untuk tidak rasa switch off. Macam kita melakukan, penyamun saja Allah SWT bagi rezeki, apatahlah kita yang buat benda baik. Yakin dan percaya Allah tidak akan memberikan kita ini kekecewaan selagi mana kita bergantung harap kepada Sayyidina Rasulullah, kepada Allah SWT. Kepada Sayyidina Rasulullah SAW, kita akan diberikan bantuan oleh Allah SWT. Cabaran dunia dakwah hari ini, mungkin orang kata kita tengok macam mana kemeriahan dan kerancakan usaha dakwah yang dilakukan di negeri jiran kita. Di selatan Patani kita melihat bagaimana usaha-usaha pondok. Ramai yang mengatakan dah tahu tak mampu buka sekolah tahfiz tu, kutip duit juga. Dia balik mentaliti tadi. Sebenarnya Allah jadikan kamu berada untuk melihat orang yang tidak ada ni, supaya kamu dibantu. Sebab semuanya, baik orang berada, baik orang tidak berada, itu kan semua umat aku, hamba. Cuma bahagi rezeki ni kamu direzekikan kaya sikit. Makanya kenapa kau nak komplain? Dah tahu tak mampu nak buka madrasah tahfiz, dah tahu tak mampu nak buka tu, nak buka ni. Untung kawan tu, sahabat tu ada semangat untuk membuka. Kamu semangat untuk membuka tak ada. Jadi makanya Allah bagi kamu gaya untuk kamu lihat. Bagaimana kamu melihat dengan basirah, lihat pandangan mata hati kita, oh, batu kita bantu ni, perlu kita bantu. Sebab
Kita membantu bererti bukan kita lebih, tapi kita faham erti orang tidak ada. Ya, orang nak usul semangat macam tu. Lain hal lah kalau kita melihat kepada dunia-dunia. Contoh, saya amat terkesima dalam dunia development of Muslim and Islam in Singapore, in the Republic of Singapore. Kebanyakan umat Islam, kalau tidak salah saya lah, di encourage ataupun digalakkan untuk memotong $6 setiap warga Islam terhadap pembangunan hal ehwal Islam di Republik Singapura. Ini kan semua sama ada suka atau tidak suka, at least untuk sumbangan kerajaan Allah kita dah ada. Kita jangan menyangka mereka yang berada di negara bukan Islam, mereka itu untuk malak Islamnya. Yang kita hari ini mengatakan Islam itu sebagai agama rasmi apabila agensi-agensi dakwah ataupun institusi-institusi badan-badan dakwah meminta biaya ataupun memohon biaya dan sebagainya, kita terus datang prejudis. So itu kita jangan rasa apabila manusia ini melakukan sesuatu kebaikan, kita pandang dari sisi gelapnya. Oh, ini mesti orang kaya ni, mesti orang ni makan duit ni, mesti mana. Tuan-tuan, pertama sekali untuk menenangkan hati kita, bersangka baiklah dengan semua orang, melainkan kita tahu orang tu dah buat jahat. Begitu juga dengan kes-kes yang ada dalam dunia selebriti tanah air. Yang kita lihat itu yang kita nampak. Tak apalah, itu bahagian dia dah. Setidak-tidaknya yang baru nak jadi ni, ambillah pengajaran. Betul tidak? Macam dalam pengurusan organisasi, dalam dakwah dan sebagainya macam. Bukan tak pernah ada jabatan agama, institusi agama, badan agama membuat pecah mana? Breach of trust. Sekarang ni kita belajar kepada masaibu qaumin 'inda qaumin fawaidu. Musibah yang berlaku kepada orang lain, kita jadilah pengajaran, jangan kita ikut benda sama. Jadi ini adalah satu pesan kepada kita supaya manusia bersangka baik dengan Allah Ta'ala dalam dunia dakwah. Kalau kita menggerakkan usaha dakwah, pasti Allah akan berikan kemudahan. Allah, satu kita kata Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hazana idza syi'ta sahla wa yassir lana umurana waktub lana bis sa'adah innaka 'ala dzalika qadir wa bil ijabati jadir. Kita sebut Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamin bil khair ya karim. Kita nak mudahkan sesuatu benda. Jadi saya pun dalam dunia dakwah, macam orang komplain saya lah, saya berlakon jadi jahat. Yalah, nama tu pun berlakon, tuan-tuan, namanya pun berlakon. Ustaz-ustaz, saya hormat anda semua kan, tak payah troll saya, tak payah nak bagi nyakit hati saya. Saya buat apa, saya tahu apa saya buat. Orang kata kenapa berlakon jadi jahat, seolah-olah mendakwah jadi orang jadi jahat. Tidak gitu, namanya pun kerja, tuan-tuan. Yang kerja angkut tarik pun dia tak mahu kerja angkut tarik, tuan-tuan. Tapi demi untuk kerja angkut tarik tu, siapa nak angkat kalau dia tak angkat? Kalau suruh orang jahat betul berlakon, dia tak ada masa nak berlakon jadi jahat, sebab dia memang dah kerja buat jahat. Jadi biarlah saya tolong lakonkan. Kita nak berlakon jadi ustaz panjang payah lagu tu, namanya pun dalam dunia lakonan. Jadi ustaz-ustaz yang tidak terdedah ni janganlah ortodok sangat. Kan? Saya buat program TV umpamanya pun untuk lahirkan pendakwah-pendakwah muda ini kan. Sebenarnya saya tak perlu pun kalau nak ikutkan untuk diri saya ni. Cuma saya nak tengok Islam itu pelakon. Tang ustaz ni apa? Tapi sekarang ni ada lah yang menggalakkan diri selebriti dakwah, pendakwah selebriti. At least ada lah benda tu sikit. Sebab ni ceramah mana? Kalau kita tengok ceramah mana? Adalah surau-surau taman. Malah nak forum, malah berapa ni? Mentaliti masyarakat belum berubah. Kalau kata okey, ustaz sekian bin sekian, ustazah sekian binti sekian, guru pendidikan Islam sekolah menengah kebangsaan sekian. Pebarang panggil cikgu sekolah ustazah agamanya. At least kita panggil lah PU ni, IM ni lah. Tengok, kita tak habis-habis lagi mentaliti sedemikian. Sebab itulah saya nak kena buat program ni, untuk isi dunia dakwah. Sebab kita dah masih lagi ketagih dengan benda-benda yang popular ni, ataupun ketagih dengan sifat yang dinamakan blue eye syndrome, sindrom mata biru. Semua yang produk import semua bagus. Jadi perlu kita berubah dari masa ke semasa untuk mengisi. Saya malam ni kita buat 2 dalam 1 lah. Jadi cabaran dakwah dalam dunia milenium ini perlu kita tanggapi bahawa bukan seperti yang kita lihat bagaimana perkembangan Islam kena belajar di negara-negara yang
bukan agamanya agama Islam. Contoh di negara Thailand, di negara apa nama ni, di Kamboja umpamanya, Singapura, negara Indonesia, kerancakan pesantren, padepokan dan sebagainya, kewujudan pusat-pusat ilmu, mereka begitu supportif dan kooperatif. Kita hari ini, usaha dakwah kita banyak yang menjadi halangan dan kendala disebabkan persepsi kita terhadap Islam itu sendiri dan mereka yang mengurus Islam. Islam tu kita katakan bagus, tapi orang yang mengurus Islam umpamanya, dia ada badan pertubuhan dakwah An-Nur umpamanya, pertubuhan dakwah Nur Syams misalnya. Ini bapak ni semua duit ni. Nampak kita kata apa? Nampak tak kita kata apa? At least kita nak bagi mudah faham macam ni. Antara dia buat duit tak buat duit, itu antara dia dengan Allah. Anda jangan sibuk. Even kalau anda bagi sedekah kepada penyamun, kalaupun kita tak tahu dia penyamun, ataupun perompak ke, mencuri ke, makpit ke, buat apa anda nak ambil kisah tak tahu pasal apa? Ganjaran Allah tetap bagi. Dia nak belanja apa, dia punya pasal. Tetapi yang jadi masalahnya sekarang ini, apabila mereka yang benar-benar memperhambakan diri untuk Islam dengan menubuhkan pertubuhan ataupun organisasi yang begitu, kita pandang serong. Jadi makanya kita hari ini pun begitu juga dengan program-program yang ada di televisyen. Atas nama program pun tidak akan menjadikan orang itu baik. Cuma dah sistemnya macam tu. Hari ini manusia suka tengok orang yang bergelar selebriti. Kalau kita kata Ustaz Rafi ni skuad pengurusan jenazah ataupun siapa sajalah yang buat benda sama, apa jabatan agama tak boleh ngurus jenazah? Apa masjid tak boleh ngurus jenazah? Setidak-tidaknya boleh meringankan. Orang biasa kerja jabatan kerjaan ni pukul 8, pukul 5 dia balik. Kalau orang mati, tunggulah dia bangun, jalan sendiri kot. Jadi dia orang kata macam ni, SPJM umpamanya lah, kalau orang mati, oh dia pergi ngurus jenazah, buat duit ni. Tentu-tentulah. Sebab apa? Kita ni pun nak bayar tol pakai duit, isi minyak pakai duit, pakai kereta pakai duit, beli kat kapal pun pakai duit. Kenapa kita nak buruk sangka? Tetap ada kosnya, kan? Macam kita lihat, Sayyidina Abu Bakar ingat tak sayang ke harta dia? Sayyidina Rasulullah tanya dia, Ben, kalau bahasa kita lah, kamu ada apa ikut aku ni, pergi hijrah ni? Ben, aku ada Allah dengan Rasul je. Ingat tak sayang ke harta dia tinggal tu? Sikit punya banyak, sikit punya lama dia kumpul, boleh tinggal macam itu. Tapi dia yakin Allah akan ganti ta'wid, Allah akan ganti kebaikannya pada masa mendatang. Jangan risau, pasal harta tu dalam genggaman Allah. Dia nak lepas bila tu dia punya suka. Cuma manusia hari ni mempunyai persepsi buruk, dan kita ni kuat dengki, kuat jealous. Tengok orang maju kita sakit hati, tengok orang ni kata dia buat duit, tengok orang lebih kaya kata buat rasuah. Betul, rasuah tu memang ada wujud, tapi janganlah tapau satu bakul. Itu tidak betul maksudnya. Saya rasa panjang lagi ke kita? Boleh berhenti 5 minit lagi. Jadi ini adalah sebagai satu pesan buat diri saya. Saya tidak marah sama siapa. Cuma tajuk ni diberikan oleh SPJM, cabaran dakwah masa kini. Kita semua perlu meletakkan diri kita orang yang menjadi salah seorang dalam penyumbang kepada dunia dakwah. Dakwah ni susah ke? Kita tulis perkara-perkara yang baik di media sosial, mengongsi perkara-perkara yang baik di media sosial umpamanya. Dan sekarang di dunia milenium kena pakai itu, Instagramnya, YouTube-nya, Facebook-nya, Facebook page-nya. Ada pun pakai TikTok pun TikTok lah. Tu nak salah sistem ke apa tu? Betul tidak? Instagram nak salah sistem ke apa? Tak salah. Dalam tu orang baik-baik, kalau tuan-tuan nak tengok macam mana Imamul Haramain, A'immatul Haramain, para masyayikh, ulama-ulama dunia, kibar al-ulama pun ada media sosial. Jadi saya tengok hari ini kebanyakan dunia dah menuntut kita lebih terhadapan. Sebab ini kita menghadapi milenium, ini adalah Industrial Revolution 4.0. Tidak boleh menuntut kita untuk ketakut yang lama untuk menggerakkan usaha dakwah. Saya melihat kepada manusia, kalau tidak pun mereka menjadi pencetus, setidak-tidaknya mereka menunjukkan jalan kepada kebaikan. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi wad-dalu 'alal syarri kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan jalan kebaikan seperti sama dia buat. Contoh SPJM buat program malam ni umpamanya, kita share. Saya yang bercakap, orang yang menguruskan kamera ni, sama je kita dapat, equal, ada equality.
Tapi kalau kita ni, wah apa, ustaz tu ceramah dia bukan lebay sangat. Kita kan suka duk cari benda-benda macam tu. Ustaz tu ceramah dia pun tak alim mana. Okeylah, tak, saya mengaku saya tak alim. Kan? Jadi kebanyakan kita, apabila kita rasa cerdik, orang lain tu semua kita anggap bodoh. Kita anggap tak pandai. Jadi setidak-tidaknya yang tak pandai ni pemasuk, kalau betul tegur, cuba kita tegur elok-elok. Betul tak? Manusia tak ada kerja lain, kerjanya istihza' orang, nak memalukan orang, nak mengaitkan orang. Dia pun akan puas hati macam tu. Kita sama-sama, saya pun tak ada niat untuk melihat kepada masa-masa mendatang ni kegelapan ataupun kemalapan spirit untuk menghentikan dunia dakwah. Dalam TV, dalam dunia industri kreatif, banyak kita lihat elemen-elemen yang menjurus kepada dakwah. Not necessarily kita ceramah macam ni. Elemen-elemen dakwah dalam drama, telemovie dan sebagainya. Ini kan setidak-tidaknya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kan? Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankiha fahijratuhu ma hajara ilaih. Kan? Jadi kalau kita tengok ini hijrah pula, dakwah ini tergantung kita. Kita memberikan satu tausiah kepada tulisan status Facebook kita umpamanya lah. Kadang-kadang orang tak apa, dia kata tengok sekarang ni Allah pilih untuk menjadi kebaikan, untuk mendapat kebaikan Allah pilih, pergi surau juga Allah pilih, nak mengaji juga Allah pilih, nak berselawat ke atas Nabi saja pun Allah pilih. Kita nak selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu, Allah pilih kita untuk nyebut nama kekasih dia. Kalau kita tak sebut dah berbelas tahun, campur pula dengan tak semayang, memang tak pilih lah tu. Pasal kita pun tak ada niat. Cuba kita niat, ya Allah, jadikan aku ni orang yang suka kepada, Allahumma ja'alni min muhibbil khairat wa fa'lil khairat, orang yang sukakan kepada kebaikan dan orang yang melakukan kebaikan. Ini dia. Dan kebaikan itu perlu kita sebarluaskan. Sebarluaskan itu dakwah. Dakwah hari ini, kalau kita cakap itu saja, macam kata dulu teknik konvensional rakan-rakan kita dalam dunia tabligh umpamanya, jangan kita pelekehkan usaha mereka. Setidak-tidaknya mereka tu bukan pergi ngajak benda yang bukan-bukan. Kita tengok dari segi attire-nya, pemakaiannya, katanya kurang kemas dan sebagainya, macam-macam lagi lah. Setidak-tidaknya mereka itu ada fadilat, mereka itu ada sumbangan terhadap dunia dakwah. Kita hari ni ajak kawan-kawan pergi ngopi, mengata orang, memalukan orang dalam media sosial, itu kerja kita. Saya tak kata masing-masing kita nak. Kalau orang Melaka lah umpamanya, mereka terkenal dengan asam pedas. Kalau orang Jawa umpamanya, makan nasi ambeng. Kalau orang Terengganu, nasi dagang, nasi kerabu, segala macam. Tapi pokoknya mau kenyang. Pokoknya mau kenyang. Dakwah ini macam-macam cara dia. Ada orang Allah berdakwah. Hari ni tengok pengurusan skuad pengurusan jenazah, tak perlulah tengok batu nisan. Tengok skuad, aku ni akan mati ni. Dulu, tapi tu kita kata, orang tengok batu nisan, Allah mati. Allah insaf. Lah ni tengok SPJM, urus mayat ni, tak aku kena urus tadi. Tidak-tidaknya dakwah dah tu. Kan? Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah dengan kematian itu merupakan satu peringatan. Betul tidak? Jadi kalau kita hari ni dakwah tu bukanlah Ustaz Rafi ni dakwah mayat, nak dakwah benda lagi mayat. Weh, diamlah, kamu ingatlah ni. Itu baca talqin tu yang peringat bukan untuk orang mati, orang hidup. Itu menyindir, talqin tu kan menyindir, senang fahamnya. Dia menyindir orang yang datang tu. Kau ni dia katakan, dia nak kata depan-depan tak boleh, baik dia kata ke mayat. Ingatlah wahai saudaraku, mati itu benar, kawan sebelah. Saya rasa saya lambat lagi. Macam ni saya rasa saya lambat lagi. Sebelah tu bukan kata kat bawah tu. Kat bawah tu dia dah siap bawa package dah. Jadi baik. Umpama je lah nak bagi mudah faham. Si talqin tu nak mudah faham, kita sini orang hidup. Tapi tak hati-hati juga. Lepas 7 langkah balik. Habis balik pun balik asal balik. Jadi kena lawak, kena ziarah kubur. Jadi insyaAllah tuan-tuan, saya rasa minta maaf kalau terkasar bahasa ocehan saya ini kan. Tausiah-tausiah saya ini agak mengguris. Dan ini sebenarnya pencerahan sewajarnya saya lakukan supaya anda tidak berburuk sangka terhadap apa yang kita lihat. Jadi kena tabayun. Jadi setakat itu sajalah saya rasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini
tidak mengurangi rasa hormat kepada para ulama yang ada di luar sana. Jadi saya mohon maaf kalau saya silap, dan mudah-mudahan kita ada kesempatan kita akan bertemu di lain waktu. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia merupakan sebuah badan bukan kerajaan NGO peringkat kebangsaan yang khusus berkhidmat dalam pengurusan jenazah sama ada di dalam dan luar negara. Pihak SPJM berpengalaman dalam menguruskan jenazah-jenazah kritikal seperti jenazah reput, HIV/AIDS, TB, COVID-19 dan lain-lain. Berdaftar secara rasmi di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS sebagai sebuah pertubuhan bertaraf kebangsaan pada tanggal 24 Januari 2018. Bertujuan membantu waris yang kurang berkemampuan dalam mengendalikan urusan jenazah ahli keluarganya dan mendidik masyarakat tentang keperluan mendalami ilmu pengurusan jenazah. SPJM, ke arah pengurusan jenazah patuh syariah profesional dan antarabangsa. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.facebook.com/Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia merupakan sebuah badan bukan kerajaan NGO peringkat kebangsaan